Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita lihat mengenai dengan ketinggian solat berjemaah. Bila sebut tentang ketinggian solat jemaah, perkara pertama kita lihat pada malam ni insya-Allah mengenai dengan manzilah, kedudukan solat di antara ibadat-ibadat yang lain. Bila sebut tentang solat adalah fardu Islam, yang di antara fardu Islam ke rukun Islam selepas daripada mengucap dua kalimah syahadah. Dan Nabi SAW bermukim di Mekah selama 10 tahun. Nabi menyeru tauhid kepada manusia di Mekah. Di Mekah asalnya 13 tahun, tapi 10 tahun Nabi menyeru manusia untuk memeluk agama Islam. Dan dalam masa yang sama 10 tahun tersebut, Nabi menegah manusia daripada melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana telah tetap akidah dalam jiwa orang-orang Islam, mereka telah beriman dengan keimanan yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan juga umatnya, Allah taala fardukan solat 5 waktu selepas hati manusia kukuh dengan keimanan. Nabi SAW telah melaksanakan solat fardu 5 waktu ini salasa sinin, selama 3 tahun. Selama 3 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi telah solat 5 waktu yang Allah Ta'ala fardukan kepada dia dan juga umatnya. Nabi telah laksanakan selama 3 tahun di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan solat ini merupakan satu perkara yang agung, perkara yang agung dan juga tinggi di dalam Islam, berbeza dengan ibadat-ibadat yang lain. Allah Subhanahu wa taala memfardukan solat ini tanpa perantaraan daripada malaikat Jibril, tetapi Allah taala bagi direct kepada Nabi SAW pada malam Al-Mi'raj. Pemberian Allah yang Allah taala berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, iaitu pada malam yang agung, iaitu pada malam Al-Mi'raj, sebagai satu balasan ataupun sebagai satu imbalan kerana Nabi SAW telah sempurna melaksanakan ubudiyah, perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan solat ini adalah qurratu ainin, iaitu penyejuk mata Nabi SAW. Dan setiap perkara yang menimpa Nabi, setiap urusan, maka Nabi akan mulakan dengan solat. Dan solat juga sebenarnya untuk merehatkan diri kita min kulli ma ahammiha, daripada setiap perkara yang paling penting. Kita ada urusan yang penting, kita laksanakan solat, kerana solat adalah yang terpenting. Nabi SAW pernah menyatakan, ya Bilal arihna bis salah, ya Bilal arihna bis salah. Hadis riwayat Abu Daud, iaitu wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat. Rehatkan kami dengan solat. Bermaksud kamu iqamatlah wahai Bilal, kami akan melaksanakan solat dan kami akan mendapat ketenangan dan juga kerehatan dengan melaksanakan solat. Dan akhir
kehidupan Nabi SAW, Nabi berpesan kepada kita, as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum, iaitu Nabi berpesan solat, iaitu jagalah solat. Wa ma malakat aymanukum, dan juga hamba kamu, jaga dia. Jadi menunjukkan ini semua amanah, amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka sayugianya lah kita melaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Kalau tak penting, Nabi tak akan cakap di akhir kehidupan Nabi SAW, fahiya awwalul Islam wa akhiruh, solat ini adalah antara rukun Islam yang terpenting, dan di akhir kehidupan Nabi, Nabi berpesan perkara yang sama. Kemudian banyak tempat di dalam Quran menyebut tentang solat. Di dalam Quran banyak menyebut tentang as-salah, wa aqimus salah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Cuma kadang-kadang di sana disebut perkataan solat ini, solat sahaja, tak digabungkan dengan apa-apa ibadat. Dan ada ketikanya digabungkan dengan zakat, wa aqimus salata wa atuz zakah. Kadang-kadang digabungkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Solat digabungkan dengan sabar. Kadang-kadang solat ini digabungkan dengan ibadat haji, nusuk. Kadang-kadang digabungkan dengan amalan-amalan kebaikan. Ini semua menunjukkan kepada kita betapa tinggi dan mulianya ibadat solat. Kemudian, inna wujubuha am, sesungguhnya kewajipan solat itu adalah umum, tidak kira lelaki ataupun perempuan, hamba ataupun orang yang merdeka, orang kaya ataupun orang miskin, orang bermukim ataupun orang bermusafir, orang sihat ataupun orang sakit, selagi dia tidak nyanyuk, fikirannya waras, maka wajib untuk dia laksanakan ibadat solat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu min a'malihi yawmal qiyamah wa akhiru ma yafqiduhu min dinihi wa hiya qiwamuddin. Mafhum daripada hadis ada menyebutkan, iaitu perkara pertama yang akan dihisap ke atas seorang hamba di antara amalan-amalan dia, perkara pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Solat dia. Sebab itu Nabi kata, fa in saluhat, sekiranya elok solat dia, maka faqad faza, sesungguhnya dia telah berjaya. Sekiranya rosak solatnya, tidak diterima, maka dia adalah orang yang kecewa dan juga orang yang rugi. Dan solat juga adalah qiwamuddin, tiang agama. Tidak akan tertegaknya agama melainkan dengan solat. Seseorang dibuat amalan yang baik bagaimana, banyak, sedekahnya banyak, puasanya banyak, tetapi tidak melaksanakan solat, maka dia seolah-olah kebaikannya banyak, agamanya kuat, tetapi tidak ada solat, tidak ada tiang. Bina rumah, perkakas semua beli, tetapi tiangnya tak ada, tak boleh ditegakkan, didirikan rumah tersebut. Dalam hadis, Nabi SAW menyatakan dalam riwayat Imam Tirmizi, Ra'sul amri al-Islam, kepala ataupun ketua setiap urusan ini adalah Islam. Wa umuduhu as-salah, dan tiang kepada Islam itu adalah salat. Wa zirwatu sanamihi al-jihad, dan juga kemuncaknya adalah jihad fi sabilillah. Siapa yang tidak melaksanakan solat, maka dia telah meruntuhkan tiang agama. Mana agama telah hilang daripada diri dia. Wal'iyadzubillah. Dan seseorang yang melaksanakan solat akan terzahirlah dalam diri dia sifat ubudiyah, perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat, bila sebut tentang solat ini, diletakkan akmalul wujuh, iaitu cara yang paling sempurna, yang paling indah
yang mana bila mana manusia sembahyang solat, iaitu bersujud ataupun beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya di sana dalam solat ini ada gabungan beberapa, ada terkandung di dalam solat ini pelbagai jenis daripada anggota-anggota badan kita yang terlibat dalam melaksanakan ibadat ketika solat. Di antaranya adalah lidah. Lidah kita mesti kena bertutur membaca ketika mana Al-Fatihah, ketika mana tahiyat akhir, kerana dia adalah rukun qauli. Lidah termasuk di dalam ibadat yang penting. Dan juga yadain warijlain wara's, kepala, dua tangan, dua kaki. Seseorang yang sujud, syaratnya kepala hendaklah di bawah, kaki hendaklah letak di bumi, tangan pun hendaklah sentuh di bumi, baru sah sujud dia. Dan juga panca indera yang lain dan semua anggota badan dia. Badan tak boleh terpesong daripada arah kiblat. Seseorang yang beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terpesong dada dia, sekiranya terpesong itu jauh, maka sembahyang tidak sah. Mata juga merupakan ibadat, hanya memandang tempat sujud, tidak perlu memandang tempat lain yang membawa kepada kelalaian. Setiap bahagian anggota kita dalam solat ada hikmah-hikmah yang tertentu. Kerana itu ibadat merupakan satu ibadat yang, solat merupakan satu ibadat yang terpenting. Bukan sekadar panca indera, tetapi memerlukan batin, iaitu dalaman juga perlu dibersihkan. Dan di dalam solat juga merangkumi as-sana' wal hamd wat tamjid wat tasbih wat takbir. Merangkumi pujian kepada Allah, tasbih, takbir, dan juga syahadah, mengucap dua kalimah syahadah ketika tahiyat. Seseorang yang berdiri di hadapan ketika solat, seolah-olah dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maqamal abdiz zalil, seolah-olah dia seorang hamba yang melaksanakan solat, dia sedang berdiri dalam keadaan hina, dalam keadaan dia sebagai seorang hamba yang sedang bercakap dengan tuannya. Kemudian dia tundukkan sedikit ketika rukuk, menunjukkan kehinaan diri dia sebagai tanda khusyuk dan juga tanda ketenteraman, ketenangan. Kemudian dia berdiri balik i'tidal, dalam keadaan tegak, liyasta'idda li khudu'i akmali lahu min al-khudu'il awwal. Dia nak menyatakan pendirian dia yang tetap, iaitu dia adalah merendah diri kepada Tuhan sekalian alam. Kemudian barulah dia sujud fayadha'u ashrafu syai'in fihi, dan dia meletakkan tempat yang paling mulia, iaitu kepala dia berada di atas tanah, sebagai tanda kehinaan di hadapan Allah, dan juga tanda dia khusyuk dan juga khudu' hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua di antara, begitulah situasi ataupun kondisi solatnya sehinggalah ke akhir. Kemudian kita lihat hikmah pensyariatan solat berjemaah. Di antara ketinggian syariat Islam adalah syariat Islam mensyariatkan kebanyakan daripada ibadat-ibadat yang berbentuk kemasyarakatan. Dia berada di tempat muktamar Islam, iaitu seolah-olah macam satu perjumpaan, satu kumpulan manusia berkumpul. Maka orang-orang Islam bukan sekadar berkumpul untuk solat 5 waktu secara berjemaah ini, bahkan dalam masa yang sama dia menghubungkan beberapa perkara. Di antaranya menghubungkan silaturahim dan juga saling kenal mengenal di antara satu dengan yang lain. Kemudian dia boleh bermesyuarat dalam beberapa perkara, beberapa urusan. Wa yata'awanu, dan juga dia boleh membantu untuk merungkaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan dia. Contohnya rumah dia tak ada elektrik, atap bocor,
maka dia tanya kepada jemaah surau. Mungkin ada di kalangan jemaah surau yang pandai, ataupun ada nombor kontak yang boleh dihubungi, yang boleh dipercayai. Ataupun gas rumah dia habis, nak beli gas, mungkin dia baru pindah, ataupun kedai gas baru tutup, kedai runcit agak jauh sikit yang buka pun, dia boleh tanya jemaah surau. Mungkin ada yang jemaah masjid ataupun surau, untuk merungkai kemusykilan dalam kehidupan dia. Bukan sekadar urusan-urusan yang kecil, bahkan sebesar-besar urusan mungkin ada di kalangan jemaah kita yang boleh membantu kita. Bukan sekadar untuk solat berjemaah semata-mata. Dan juga pada solat berjemaah, berkumpulnya manusia ini, muktamad Islami, sebenarnya ada manfaat yang cukup besar. Lebih daripada itu, di antaranya mengajar orang yang jahil. Kerana bukan semua orang yang datang masjid surau ni tahu. Kadang-kadang tak tahu, sebab tu setiap malam adanya pengajian, kemudian adanya pengajian Quran dan pengajian-pengajian yang lain, membantu orang yang lemah dan juga menjinakkan hati orang-orang yang baru datang ke surau ataupun masjid. Dan ini semua adalah untuk menzahirkan ketinggian Islam. Allah Subhanahu wa taala mengakui perkara ini. Allah Taala menyatakan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua rukuk, kamu semua sujud, kamu semua sembah kepada Tuhan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan juga hendaklah kamu semua berbuat kebaikan, mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, hendaklah kamu bermujahadah kerana Allah dengan sebenar-benar mujahadah, ataupun berjihad dengan sebenar-benar jihad. Jadi di sini kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti nama antum, kamu semua. Wahai orang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Bila sebut orang-orang yang beriman, lebih daripada seorang. Orang-orang beriman, irka'u, wahai orang beriman semuanya, hendaklah kamu rukuk, kamu sujud. Bila perintah Allah semua, bermaksud semua orang Islam perlu melaksanakan perkara ini secara berjemaah. Apabila seorang Islam berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bermunajat, seolah-olah bukan dia bermunajat seorang, tetapi bermunajat secara berkumpulan, grup. Sebab tu kalau kita baca dalam Quran, dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada kamu kami sembah, hanya kepada kamu kami memohon pertolongan. Sebab apa Quran tak menggunakan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, iaitu hanya kepada kamu aku sembah, hanya kepada kamu aku minta pertolongan. Quran menggunakan perkataan kami ataupun kita. Ini menunjukkan hidup ini secara berjemaah, iaitu sembahyang berjemaah. Kalau tak, Quran cukup dengan menyatakan iyyaka a'budu, hanya kepada kamu wahai Allah aku sembah dan juga aku memohon pertolongan. Tapi Quran menggunakan na'budu, kata ganti nama kami, kita, menunjukkan dalam ibadat ini, tak kira apa jua ibadat, perlulah hidup secara berkumpulan, berjemaah. Kemudian yas'alullah min khairihi wa hudah, kemudian dia minta kepada Allah lagi kebaikan yang ada di sisi Allah, petunjuk di sisi Allah. Dia tak khususkan doa untuk diri dia, dia minta rahmat Allah untuk dia dan juga untuk selain daripada dia, iaitu untuk orang lain sama. Sebab itu kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Kita tak sebut ihdi as-siratal mustaqim. Wahai Allah, ihdini. Kita tak sebut ihdini as-siratal mustaqim, tapi kita sebut ihdina. Sebab
Sebab kita nak doa bukan sekadar kita saja mendapat petunjuk, mendapat kebaikan, tapi kita doa sebenarnya kita doa juga untuk orang lain. Kemudian solat berjemaah dalam Islam di antara sepenting-penting perkara dalam mewujudkan kesatuan masyarakat. Tidak kira level menteri, sultan ataupun orang biasa, tidak kira majikan ataupun pekerja, tidak kira sama ada, tidak kira warna kulit, hitam, putih, coklat dan sebagainya, tidak kira daripada mana dia datang, Mekah ke Madinah ke, di semenanjung tanah Arab ataupun di Malaysia, semua bila sembahyang berada dalam saf yang sama. Kemudian 2 rakaat fajar, 2 rakaat subuh ataupun beberapa rakaat zuhur, 4 rakaat zuhur, seseorang yang melaksanakan, menunaikan solat berjemaah secara berjemaah, itu adalah lebih baik berbanding dia menunaikan solat secara uzlah, berseorangan. Kerana sesungguhnya Islam menggandakan ganjaran solat berjemaah ini sehingga ke 25 ataupun 27 kali ganda ataupun lebih daripada itu, bergantung kepada keikhlasan, khusyuk seseorang itu dalam solat. Ini semua kelebihan-kelebihan solat berjemaah ini adalah untuk menyatakan apa? Memberi satu motivasi kepada kita untuk menjaga solat berjemaah dan juga mencampakkan rasa sombong dan juga rasa tinggi diri. Kemudian terhasil kasih sayang, hubungan silaturahim, saling kenal mengenal, persaudaraan, ikatan persaudaraan di antara sesama Islam, bila mana kita bersama-sama berkumpul di sesebuah masjid ataupun surau untuk melaksanakan solat berjemaah. Jadi bila kita sama-sama berkumpul, maka di sana kita akan ketahui, kita akan jumpa orang tua, maka kita akan menghargai, kita akan menghormati dia. Kita akan jumpa orang fakir, maka kita akan beri kepada dia. Kita akan jumpa orang-orang yang alim, orang yang berilmu, kita akan tanya soalan kepada dia. Kita akan jumpa orang yang jahil, kita akan bantu dia, kita akan beri petunjuk kepada dia. Di antara faedah solat berjemaah ini juga dapat diketahui, yu'raful ladzi la yu'addi as-salah fayunkiru alaih. Bila solat berjemaah kita dapat tahu apa, dengan solat berjemaah kita dapat tahu orang ini ingkar solat berjemaah, orang ini malas solat berjemaah. Maka pada zaman Nabi, Nabi menitik beratkan solat berjemaah sehingga Nabi nak bakar rumah di kalangan manusia tak pergi solat jemaah. Sebab itu orang-orang munafik, mereka ni semayang belakang Nabi juga, semayang berjemaah, tapi mereka datang siang aja, malam mereka tak datang waktu gelap. Sebab gelap ini Nabi tak nampak, tak ada elektrik, Nabi tak tahu. Sebab itu mereka hanya datang siang. Bila siang Nabi tahu. Bila kita hidup dalam bermasyarakat, maka kita akan kenal, ini sahabat kita yang selalu datang surau masjid selama beberapa tahun, tiba-tiba tak ada. Mungkin tak ada weekend, mungkin dia pergi balik rumah anak dia, tapi kalau tak ada seminggu berturut-turut, kita pun akan timbul persoalan, di manakah dia? Mungkin dia pergi umrah, kalau pergi umrah mesti bagi tahu. Ataupun pergi bercuti ke mana-mana, selalu akan sampai berita kepada dia, kepada jemaah. Tapi bila mana tak sampai berita, kemungkinan jatuh sakit, masuk hospital dan sebagainya. Sebab itu dengan cara berjemaah ini, kita akan kenal siapakah orang yang rajin, siapakah orang yang malas. Sejarah pensyariatan solat berjemaah. Disyariatkan jemaah secara berjemaah, solat fardu secara berjemaah ini di Mekah, selepas mana kefarduan solat dulu, kemudian disyaratkan berjemaah. Cumanya berjemaah tersebut tidaklah muakkad, tidaklah dituntut sangat-sangat, bahkan dia hanyalah disyariatkan, bukanlah dengan
atas jalan kewajipan, tetapi dituntut sahaja, dan telah disyariatkan. Selepas mana Allah Subhanahu wa taala memfardukan solat 5 waktu pada malam Al-Isra' wal Mi'raj, maka selepas daripada itu Allah Taala hantar Jibril alaihi salatu wassalam pagi sabihata tilkal lailah, pada pagi keesokan harinya. Untuk apa tu? Selepas terima watikah sembahyang esok pagi Jibril datang jumpa Nabi. Untuk apa? Mengajar kepada Nabi waktu-waktu solat. Bilakah solat zuhur, bilakah solat subuh, bilakah solat asar, dan bila waktu berakhirnya solat 5 waktu solat ini. Jibril mengajar kepada Nabi waktu solat, bagaimana cara nak menunaikan solat. Jadi Jibril menjadi imam. Jibril menjadi imam di sisi Baitullah, dekat dengan Baitullah, sebanyak 2 kali. Jibril jadi imam sembahyang zuhur pada sembahyang yang pertama, iaitu pada kali yang pertama mereka jumpa, ketika mana gelincirnya matahari, Jibril jadi imam sembahyang zuhur. Itu nak bagi tahu itulah bermulanya waktu zuhur. Apa gelincir? Maknanya matahari kan terbit daripada timur ke barat, tenggelam, terbenam ke barat. Jadi bila terbit daripada timur, terbit sampai tegak, itu namanya istiwa. Gelincir sikit, maka masuklah waktu zuhur. Itu gelincir matahari, maknanya dah masuk ke sebelah barat. Daripada Ibnu Juraij, dia berkata, Nafi' Ibnu Jubair dan selainnya telah berkata, apabila Nabi SAW berada pada waktu pagi, selepas malam Al-Mi'raj, Jibril datang mendekati Nabi ketika mana terbenamnya matahari. Ketika terbenamnya matahari, walidzalika summiyat al-ula. Terbenam matahari, iaitu masuknya maghrib, Jibril datang kepada Nabi. Fa amara fasiha fin nas, maka diperintahkan, maka dibuat satu jeritan kepada manusia, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, maka semua manusia berkumpul. Maka Jibril bin Nabi, Jibril sembahyang mengimami Nabi. Maka sahabat-sahabat lain, sahabat-sahabat Nabi, fasalla Jibril bin Nabi, Jibril menjadi imam kepada Nabi, dan Nabi pula menjadi imam kepada manusia. Jibril jadi imam kepada Nabi, dah habis semua, Nabi pula jadi imam kepada manusia. Jadi ketika mana Jibril menjadi imam ini, dia memanjangkan 2 rakaat yang pertama. Rakaat pertama dan juga rakaat yang kedua. 2 rakaat yang awal. Kemudian baki daripada rakaat itu, rakaat ketiga ataupun rakaat yang keempat, maka dipendekkan. Iaitu maksudnya tak perlu baca surah lah, baca Fatihah saja. Walaupun dalam mazhab Syafi'i fatwa jadid, qaul jadid, fatwa terbaru Imam Syafi'i menyatakan disunatkan baca surah rakaat ketiga dan juga keempat. Tapi ada 18 ataupun 19 fatwa jadid ataupun fatwa baru Imam Syafi'i ketika berada di Mesir yang tak diguna pakai, tak dimu'tamadkan. Pendapat tak mu'tamad, melainkan digunakan qaul qadim, iaitu pendapat yang lama, fatwa Imam Syafi'i yang lama. Contohnya seperti maghrib lah. Maghrib ini kalau kita lihat, kalau ikut fatwa jadid, iaitu fatwa ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, fatwa baru je, masuknya azan isyak adalah selepas seseorang itu bersiap-siap, memakai baju, berwudu, qamat, solat sunat maghrib, solat maghrib, solat sunat ba'diyah maghrib, habis apa? Habis waktu maghrib. Dalam berapa minit? 15 ke 20 minit je. Tapi ikut qaul qadim, lama, sampai nampak mega merah, iaitu lebih kurang sejam lah. Macam biasa kita masuk isyak ni 8.20, 8.15, lepas sejam ataupun sejam lebih sikit. Sama juga dalam fatwa baru Imam Syafi'i membaca surah rakaat ketiga keempat, tapi fatwa tersebut tak diguna pakai.
Ikut qaul qadim, pendapat lama, fatwa lama Imam Syafi'i, iaitu tidak disunatkan baca surah pada rakaat ketiga dan juga keempat. Kemudian Jibril bersalam selesai pada solat. Kemudian pada sembahyang asar pun Nabi Jibril buat benda yang sama, 5 waktu benda yang sama. Fa fa'alu kama fa'alu fi dhuhur. Seperti mana Jibril jadi sembahyang imam sembahyang zuhur, begitulah juga sembahyang asar sehinggalah sembahyang subuh keesokan harinya. Sesungguhnya Nabi SAW sembahyang bersama dengan sebahagian sahabat-sahabat Nabi dalam beberapa keadaan ataupun situasi, walam yusalli fi mu'azzamiha, dan kadang-kadang Nabi tidak sembahyang berjemaah bersama dengan sahabat-sahabatnya. Cuma kadang-kadang Nabi sembahyang bersama Ali bin Abi Talib di Daril Arqam, dan juga bersama dengan isteri dia Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ini semua, dan selepas itu ba'da imamati Jibril lahu alaihi wassalatu wassalam. Ini semua adalah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi dah konsisten solat berjemaah, tidak lagi meninggalkan solat berjemaah, walaupun di akhir kewafatan Nabi, sehingga Nabi dipapah oleh 2 orang sahabat, Ali dan juga Abbas, Ali juga Ibnu Abbas. Papah Nabi datang ke masjid, Nabi tak tinggallah sembahyang jemaah. Ini yang cerita kebanyakan keadaan situasi Nabi sembahyang berjemaah bersama sahabat-sahabat. Ada yang Nabi berjemaah dengan Ali bin Abi Talib, ada ketika bersama isteri yang Khadijah. Ini semua ketika berada di Mekah. Berada di Mekah, situasi tak sama ketika berada di Madinah. Kemudian ketika di Mekah tidak dituntut, tidak muakkad, tidak diberi penekanan yang kuat, tetapi syariat jemaah ini dituntut menjadi penekanan yang kuat bila Nabi berhijrah ke Madinah. Dan solat berjemaah ini juga di antara syiar yang jelas daripada syiar-syiar Islam. Riwayat daripada Imam Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, orang-orang Islam ketika mana mereka datang Madinah, mereka berkumpul dan mereka menanti-nanti solat. Laisa yunadi laha, dan tak ada orang yang menyeru solat, tak ada orang melaungkan azan. Mereka sampai Madinah, mereka tunggu bila nak masuk zuhur, bila nak masuk asar ni, bila nak sembahyang maghrib ni. Fatakallamu yawman fi dhalik, mereka cakap-cakap mengenai isu ni pada satu hari. Sebahagian di kalangan mereka kata kita kena tiup trompet lah, trompet seperti mana orang-orang Yahudi buat, tiup buk, tiup trompet. Ada yang kata kita bunyikan loceng lah seperti mana orang Nasrani. Itu menunjukkan masuknya waktu solat, kita nak solat dah ni. Omar telah berkata, tab'asuna rajulan yunadi bis salah. Faqala Umar awalan tab'asuna rajulan yunadi bis salah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal qum fanadi bis salah. Sayyidina Umar pada awal-awal yang mana diutuskan seorang lelaki untuk menyeru solat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu Nabi kata, ya Bilal, wahai Bilal, qum, bangun, fanadi bis salah, laungkan azan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari daripada Ibnu Umar. Dalam Abu Daud dalam sunannya, daripada Abi Umair bin Anas, daripada makcik dia di kalangan orang Ansar, dia kata ihtamman Nabi lis-salah, Nabi cukup mengambil berat tentang solat, bagaimana nak dikumpulkan manusia untuk melaksanakan solat. Ada yang kata tegakkan, pacakkan bendera ketika masuknya waktu solat. Bila mana manusia lihat di tempat di masjid itu ada dipacakkan bendera, bermaksud dah masuk waktu solat. Nak memberitahu i'lan, pengumuman masuknya waktu solat. Bila mana 2-3 orang tengok bendera telah dipacakkan, ditinggikan,
maka mereka akan viralkan sesama mereka. Falam yu'jibuhu zalik, tapi Nabi tak apa nak gemak, tak apa nak suka perkara nak pacakkan bendera ni. Sebab zaman dahulu pelacur-pelacur buat macam ni juga. Pada zaman jahiliah, mereka nak bagi tahu siapa nak melacur dia, dia pacak juga bendera dekat kemah-kemah dia. Dan diberitahu juga kepada Nabi mengenai dengan trompet dalam riwayat daripada Abu Daud ini. Nabi tak suka, seperti mana orang Yahudi. Dan diberitahu kepada Nabi loceng seperti mana orang Nasrani. Pada ketika itu Nabi tak suka juga. Maka Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, maka dia pergi berjumpa Nabi SAW. Dia cerita kepada Nabi, wahai Rasulullah, inni labaina naim wa yaqdhan. Aku ni ketika mana antara sedar dan juga tidur. Tiba-tiba pada ketika itu atani atin fa'arani al-azan. Tiba-tiba ada orang datang kepada aku, dia perlihatkan kepada aku azan. Maka Umar ibn al-Khattab sesungguh telah melihat perkara ini sebelum itu lagi, telah mimpi perkara ini sebelum itu lagi. Fakatamahu 20 yawman, tapi Sayyidina Umar tidak suarakan apa yang dia lihat dalam mimpi ini 20 hari yang lalu. Tapi Abdullah bin Zaid bagi tahu Nabi dulu. Kemudian Nabi SAW beritahu, ma mana'aka an tukhbirani, wahai Umar, apa yang menyebabkan kamu tak nak bagi tahu kepada aku? Kamu dah tahu awal lah, 20 hari dulu lagi dah tahu. Tapi sebab apa tak nak bagi tahu aku? Zaid yang datang orang pertama bagi tahu aku, bukan Zaid, Abdullah bin Zaid. Fastahyaitu, maka Umar kata aku malu. Aku malu pada ketika, sebab Nabi tegur aku, sebab apa tak nak bagi tahu dia awal-awal dulu. Maka Nabi SAW menyatakan, ya Bilal, wahai Bilal, qum fanzur ma ya'muruka bihi Abdullah bin Zaid faf'alhu. Wahai Bilal, kamu bangun, kamu pergi, kamu lihat seperti mana Abdullah bin Zaid buat, maka hendaklah kamu buat seperti itu. Sebab Abdullah bin Zaid dia tidur, antara tidur dan juga sedar ni, tiba-tiba pada ketika itu ada orang datang kepada dia, ajarkan kepada dia beberapa kalimah, iaitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampailah la ilaha illallah. Abu Bishr menyatakan, fa akhbarani Abu Umair, Abu Umair telah beritahu kepada aku bahawasanya orang-orang Ansar mereka mendakwa bahawasanya Abdullah bin Zaid ini, kalaulah pada ketika itu dia tak sakit, pasti Nabi SAW akan menjadikan dia sebagai muazzin Nabi. Muazzin Nabi ada 4 orang. 4 orang. Yang masyhur yang kita tahu 2 orang aja, tapi ada 4, ada 2 lagi. Sebab muazzin Nabi ada 4 orang, orang yang azan. Yang masyhurnya adalah Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, dan yang kedua Bilal bin Rabah. 2. Ada 2 lagi muazzin Nabi. Jelas kepada kita beberapa perkara. Perkara yang pertama sebagai kesimpulan, solat ini lam yakun yunadi laha bil marrah, tidak diseru untuk solat. Bila tidak dilakukan azan tu? Bila? Ketika semenjak difardukan solat di Mekah, sehinggalah datangnya orang Islam ke Madinah. Jadi maksud difardukan solat di Mekah, pada ketika itu tidak diajarkan lagi bagaimana cara untuk mengumpulkan orang sembahyang berjemaah. Sehinggalah datang orang Islam ke Madinah, sehinggalah Nabi berhijrah ke Madinah, dan orang-orang Islam pada ketika itu mereka menanti-nanti waktu solat. Bila nak sembahyang ni, bila nak masuk waktu ni. Bila mereka menanti-nanti untuk mereka berkumpul bersama-sama, iaitu mereka dapat sembahyang bersama-sama, itu semua adalah ketika mana di Mekah. Difardukan di Mekah sampailah Nabi berhijrah ke Madinah. Perkara yang kedua, iaitu an-nida' lis-salah bi alfadhil azan al-masyru', iaitu dilaungkan seruan azan.
untuk dilaksanakan solat dengan lafaz-lafaz yang tertentu yang disyariatkan, iaitu lafaz azan. Ini bila? Iaitu perkara ini selepas mana Abdullah bin Zaid lihat dalam mimpi dia dan dia beritahu kepada Nabi. Jadi mimpi tak boleh jadi dalil. Mimpi tak boleh jadi dalil. Jadi di sini Abdullah bin Zaid mimpi dia, tapi boleh menjadi dalil sampai ke hari ini azan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimpi ni yang boleh jadi dalil mimpi Nabi je. Selain mimpi Nabi tak boleh jadi dalil. Tak boleh seseorang dia kata aku mimpi malam tadi dapat ibadat baru begini-begini. Dia tak diiktibar mimpi tersebut. Yang boleh jadi dalil ini adalah mimpi Nabi. Ini sahabat mimpi Abdullah bin Zaid. Mimpi sahabat pun tak boleh jadi dalil. Tapi mengapakah azan dilaungkan sehingga ke hari ini? Kerana dengan endorse daripada Nabi. Nabi yang mengakui perkara ini, Nabi yang berikan pelaksanaan. Dia mimpi, dia cerita kepada Nabi. Kalau Nabi kata tak payah buat, tak payah buat lah, sebab Nabi suruh buat. Jadi maknanya iqrar daripada Nabi. Bukan mimpi semata-mata, tapi Nabi yang suruh. Seperti inilah pensyariatan azan untuk solat 5 waktu dengan suara manusia, menyuruh kepada solat. Bukan dengan cara bendera, dengan cara pacakkan bendera, bukan dengan cara menyalakan api, bukan dengan cara trompet ataupun loceng, tetapi dilaungkan azan dengan suara manusia yang jelas. Bila mana dengan suara, maka dia akan sampai sejauh mana suara itu sampai. Fayumayyizul muslimin bimazhar mustaqil. Sebab macam mana pun dia kena guna manusia juga. Dia tak boleh guna selain daripada manusia. Walaupun pada ketika itu pelbagai pandangan lah, ada nak kata loceng ke dan sebagainya, tetapi tetap agama ini didirikan dengan manusia, bukan dengan alat-alat. Alat-alat ni sebagai support je, sebagai sokongan saja. Dan Nabi tak suka juga kita ikut budaya-budaya agama lain. Sepatutnya kepada orang Islam ketika mana dia mendengar azan untuk solat, maka yulabbih mahma kana al-waqtu min al-lail aw an-nahar. Tak kira dengar siang ke malam ke tengah hari, bila pun dia dengar azan, maka sudah pastilah dia mesti menjawab azan tersebut. Jawab Allahu akbar, Allahu akbar, dia pun jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Tak kira lah azan untuk solat ke azan bukan untuk solat. Bila orang azan disunatkan jawab. Disunatkan jawab, melainkan dalam situasi-situasi tertentu lah. Dalam toilet ke apa tak perlu jawab. Dan jawab azan bukan wajib, sunat. Sunat saja jawab azan, tak sampai ke tahap wajib pun. Cuma dari segi adab lah, akhlak. Bila mana azan, tak boleh kita bercakap, tak boleh kita tinggikan suara, maka kita kena dengar azan, kena jawab azan. Ikut seperti mana muazzin azan. Muazzin asyhadu an la ilaha illallah, maka dia pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Melainkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia hendaklah dengan hauqilah, iaitu dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW telah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida." Kalaulah manusia itu tahu kelebihan yang ada pada azan dan juga pada saf yang pertama, summa lam yajidu illa an yastahimu. Pasti mereka tak dapati melainkan mereka kena cabut undi. An yastahimu alaihi lastahamu. Terpaksa cabut undi. Sebab apa? Sebab berebut sangat nak duduk saf yang pertama, berebut untuk melaungkan azan. Sebab mereka tahu kelebihan. Kalau manusia tahu kelebihan, Nabi kata lau ya'lamun nas, kalau manusia tahu kelebihan. Kita tak nampak kelebihan tu, walaupun dalam hadis dah bagi tahu kelebihan. Walau ya'lamuna fit tahjir, kalaulah mereka tahu kelebihan datang sembahyang berjemaah di panas terik waktu zuhur. Waktu zuhur kan panas terik, tapi terik kita tak sama terik di negara Arab. Di negara-negara semenanjung Arab ini, mereka panas-panas sungguh. Angin tu bahang, kadang-kadang macam api sebelah kita, walaupun angin.
Sebab panas sangat. Tak sama dengan kita Zuhur kita. Zuhur kita tak sama dengan Zuhur di negara Arab. Lastabaqu ilaih. Kalau mereka tahu kelebihan, walaupun Zuhur susah nak pergi ke masjid atau surau sebab panas sangat, tetap mereka pergi kalau mereka tahu kelebihan dia. Lau ya'lamuna fil atamah was-subhi. Kalau mereka tahu kelebihan sembahyang isyak dan juga sembahyang subuh berjemaah, la atauhuma wala habwan, mereka akan datang juga ke masjid untuk sembahyang subuh dan juga isyak berjemaah walaupun dalam keadaan merangkak untuk datang ke masjid. Sama ada merangkak dengan dua kaki ataupun merangkak dengan punggung, berjalan dengan punggung, tetap dia akan datang kalau dia tahu kelebihan. Kadang-kadang kita sihat elok tapi tak nak datang, walaupun tak disibukkan dengan apa-apa, tak nak datang juga. Sebab kalau manusia itu tahu kelebihan apa yang ada pada azan, pada sembahyang subuh dan juga isyak secara berjemaah, mereka akan datang. Begitu juga azan. Azan ini banyak kelebihan dalam hadis, tapi imam tak ada kelebihan. Bila mana Bilal azan, syaitan lari terkentut sampailah tak dengar suara Bilal yang azan tadi. Sejauh-jauhnya dia lari. Berbeza pula dengan imam. Bila imam naik saja, syaitan datang balik. Naik je imam, naik je imam, syaitan yang lari jauh tadi, berkilo-kilometer jauh, datang balik bila imam. Sebab itu sampai dia ganggu imam, sampai imam tak ingat rakaat ketiga, keempat sembahyang Zuhur. Sampai tahap begitu. Kemudian kita lihat sikit mengenai dengan kelebihan. Kelebihan apa? Iaitu kelebihan solat berjemaah. Okey. Solat secara berjemaah ini antara sebab untuk dinaikkan darjat, ditambahkan kebaikan, dan dia tak sama dengan sembahyang bersorangan yang kita sebutkan tadi. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, salatul rajul fil jamaah tazidu ala salatihi wahdah 27. Sembahyang seorang lelaki yang secara berjemaah lebih berbanding sembahyang bersorangan 27 kali ganda. Cuma 27 kali ganda ni ulama kata tak sama. Sebab zaman salaf dulu, ulama salaf dulu, mereka tertinggal satu sembahyang aja, fardu. Bukan tinggal sembahyang fardu, dia tinggal sembahyang berjemaah satu solat. Mereka sembahyang 27 kali. Tetap tak sama 27 kali punya sembahyang dengan satu sembahyang fardu secara berjemaah. Kemudian sembahyang berjemaah yang pertama didirikan bersama imam tak sama dengan jemaah yang kedua, yang ketiga yang dilaksanakan selepas daripada itu. Yang diiktibar 27 ataupun lebih, itu hanya jemaah yang pertama didirikan bersama imam. Kalau lepas tu ada jemaah kedua, ada jemaah ketiga, maka pahalanya agak kuranglah sedikit, tidak sama. Dia jemaah pertama itu yang terbaik. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ada satu perbahasan yang cukup memberi manfaat dalam menta'yin, menentukan sebab-sebab yang mendorong dapat ditinggikan darjat. Di antaranya adalah ijabatul muazzin bi niyatis solah fil jamaah, iaitu menjawab muazzin. Bila tuan-tuan datang ke masjid surau, kadang-kadang rumah kita tak apa dengar azan, tambah-tambah hujan lebat tidak dengar. Bila kita duduk di masjid surau, kita dengar azan, kita boleh jawab azan. Kemudian kita niat pula untuk sembahyang berjemaah, dah dapat pahala dah. Seseorang yang tunggu sembahyang seolah-olah dia berada dalam sembahyang. Kemudian datang awal pula untuk sembahyang pada awal waktu sebelum azan datang, dapat kelebihan lagi. Berjalan ke masjid dengan tenang, tak perlu kelang kabut, tenang je jalan. Kalau bawa motor kereta pun dengan tenang je. Tapi pahalanya kuranglah sikit. Masuk masjid da'iyan dengan membaca doa, Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Berselawat dulu sebelum tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian menunggu jemaah, jemaah mendirikan solat, menunggu solat berjemaah, dapat pahala seolah-olah berada dalam sembahyang berjemaah. Kemudian
ketika tuan-tuan sedang menunggu sembahyang isyak sekarang ni, sebenarnya malaikat sedang mendoakan untuk orang yang sedang sembahyang ataupun yang sedang menunggu untuk melaksanakan solat. Malaikat doakan keampunan untuk dia. Wa irghamu syaitan, dan syaitan pada ketika itu juga kecewa. Sebab apa? Sebab manusia sudah berkumpul untuk sembahyang berjemaah. Ini semua adalah dipanggil sebagai, disenaraikan semua 25 darjat, 25 pahala, disebabkan 25 kelebihan. Ada kata 27, disenaraikan 27. Saya kira cukup sekadar itu dulu mengenai dengan kelebihan solat, ketinggian solat berjemaah ini. Walaupun banyaklah hadis, kita tengok satu hadis, satu je sebagai menutup tirai pengajian kita pada malam ini. Hadis daripada Abu Hurairah, Nabi SAW menyatakan solat seorang lelaki berjemaah lebih mendapat pahala ala salatih fi bait, berbanding solatnya di rumah berseorangan. Kemudian yang demikian, anna ahadakum, apabila salah seorang di kalangan kamu mengambil wudu, kemudian dia mengambil wudu dengan sesempurnanya, kemudian dia datang masjid, la yanhazuhu illa as-salah, kemudian dia tak bangun melainkan untuk mendirikan solat, maka dan tidak ditulis satu langkah yang dilangkah ke masjid melainkan diampunkan dosa dia, diangkatkan darjat dia sehinggalah dia sampai ke masjid. Apabila dia masuk masjid, dia berada kana fi solah, maka nanti solah ya tahbisu, maka dia tunggu untuk solat. Dia tak boleh pergi mana-mana sebab takut solat diiqamatkan, maka dia tunggu tu malaikat yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi salla fi. Malaikat sentiasa doa untuk dia ketika mana dia sedang berada dalam majlis ataupun berada untuk menunggu solat, sehingga dah selesai solat, duduk tempat semayang, malaikat berselawat lagi kepada dia. Malaikat akan doa, Allahumma arhamhu, wahai Allah berilah rahmat kepada dia. Allahumma ghfir lahu, wahai Allah berilah keampunan kepada dia. Allahumma tub alaihi, wahai Allah terimalah keampunan dia. Malam yu'zi fih, malam yuhdis fih, selagi mana dia tidak memberi gangguan kepada manusia, selagi mana dia tidak berhadas. Sentiasa malaikat doa keampunan untuk dia. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.